Salam sejahtera kepada Dr. Tajul Rosli dan kawan-kawan semua. Saya Syarizan akan membentangkan saya punya pembentangan itu bertajuk skizofrenia. So untuk tugasan saya akan fokuskan kepada simptom dan rawatan bagi pesakit skizofrenia. Okay, sekarang kita tengok symptom of schizophrenia. Seperti yang kita tahu, ada tiga major cluster dalam simptom schizophrenia. Pertama iaitu gejala yang positif, maksudnya pesakit yang mempunyai masalah skizofrenia yang mempunyai gejala positif. Yang kedua, pesakit skizofrenia yang mempunyai simptom ataupun gejala yang negatif. Dan yang ketiga iaitu pesakit psikiatri ataupun pesakit skizofrenia yang mempunyai masalah disorganized symptom ataupun kecelaruan ataupun ketidakseragaman dalam simptom yang dialami. So dekat bawah tu kalau kita tengok ada jadual 9.1 iaitu ringkasan daripada major symptom domain in schizophrenia. So kalau kita tengok kat situ ada positif symptom. Kalau seorang pesakit yang mempunyai masalah skizofrenia yang mempunyai positif symptom, dia akan ada tanda seperti delusion dan juga halusinasi. So bagi pesakit yang mempunyai negatif symptom pula, dia akan ada uh, tanda-tanda seperti avulsion, alogia, anhedonia, blunted effect dan juga asociality. So manakala bagi major cluster symptom untuk disorganized symptom pula, so pesakit biasanya akan ada disorganized behavior dari segi tingkah lakunya dan juga disorganized in speech, maksudnya dari segi cara dia bercakap ataupun dia bertutur. Okay, sekarang kita akan tengok positif simptom bagi pesakit skizofrenia. So seperti yang kita tengok dalam jadual tadi, so pesakit skizofrenia yang positif simptom akan ada tanda seperti delusion. So delusion ini adalah merujuk kepada kepercayaan ataupun perasaan apa yang dirasai oleh pesakit. So dia merujuk kepada benda yang bertentangan dengan realiti. Contohnya pesakit yang mempunyai delusion tadi menganggap bahawasanya dekat dunia ni ada raksasa. Sebenarnya benda tu tak ada pun bagi orang yang normal, tapi bagi pesakit skizofrenia yang positif ini, dia menganggap seperti macam tu. Ya, dan benda-benda tersebut adalah tidak terbukti kesahihan ataupun pengesahannya. So sekarang kita tengok type of delusion. So jenis-jenis delusion kita ada delusion yang lebih kepada penganiayaan ya. So penganiayaan delusion ni dia lebih kepada apa yang dirasa ataupun apa yang ditanamkan di dalam diri pesakit itu adalah perkara yang tidak betul. Ya. So kebanyakan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah delusion ini, so dia mempunyai, kebanyakan ikut kajian dia lebih kurang 65% ya, pesakit yang mempunyai delusion ini percaya bahawasanya kesan-kesan daripada benda yang tidak betul dimasukkan ke dalam pemikirannya. So selain daripada itu juga ada yang ciri-ciri jenis yang berkaitan dengan sisipan pemikiran, penyiaran pemikiran ataupun kawalan pemikiran serta khayalan yang berkaitan dengan megah-megah ataupun kita kenali sebagai grandiose delusion. So grandiose delusion ni adalah lebih kepada merasakan diri itu hebat, merasakan diri itu merasakan diri itu lebih hebat daripada orang lain dan sebagainya. Dan juga idea of reference, so merujuk kepada rujukan-rujukan idea yang tidak betul dan benar ya. Okay, sekarang kita tengok
Ciri yang kedua iaitu type yang kedua itu hallucination. So hallucination ni adalah lebih kepada pengalaman dunia ataupun rangsangan deria yang dirasai oleh pesakit skizofrenia. Contohnya dia merasakan terlalu sedih ataupun merasakan terlalu sakit hati, yang mana benda tu bagi orang yang normal dia akan pulih dalam masa beberapa hari, tapi bagi orang yang mempunyai masalah positive symptom of schizophrenia ni, dia adalah perasaannya yang sangat sedih, sangat teruk dirasakan. So jenis-jenis halusinasi, type of halusinasi, so dia lebih kepada 3 aspek lah. So kalau kita tengok kat sini ada auditory, so lebih kepada pendengaran. So biasanya pesakit skizofrenia ni lebih kurang 74% mempunyai simptom sebegini. So selain daripada itu juga jenis visual. So jenis visual ni maksudnya pesakit nampak hantu ataupun nampak benda-benda yang pelik-pelik, yang mana benda tu tak nampak bagi orang yang normal, Dan last one iaitu mendengar suara. So biasanya kalau pesakit-pesakit yang mempunyai masalah positif simptom dalam kategori skizofrenia ini, so dia mendengar sesuatu bisikan, dia mendengar satu suara yang mana suara itu berbisik kepadanya untuk membunuh diri, untuk memukul seseorang dan sebagainya, sedangkan benda tu tak pernah wujud, Okey, seterusnya kita pergi kepada negative symptom, So negative symptom ini kita ada lima type, 5 jenis. Pertama iaitu avolition, Avolition tu lebih kepada kurang minat, ataupun pesakit yang mempunyai negative symptom ni dia mempunyai kurang minat dalam sesuatu perkara, yang mana perkara tu sebelum ni dia suka melakukan perkara-perkara tersebut, tapi bila dia mengalami masalah negative symptom ni dia tidak berminat dengan aktiviti tersebut lagi, Seterusnya dari segi asociality, so dari segi pergaulan ataupun relationship. Contohnya sebelum ni dia mempunyai kawan baik, so lepas tu dia tidak lagi berhubung dengan kawan baik tersebut, ataupun dia dengan kata lain dia menjauhkan diri daripada aktiviti sosial, Seterusnya iaitu anhedonia. So anhedonia ni lebih kepada kepercayaan ataupun keupayaan untuk merasai keseronokan ataupun mengalami keseronokan. So keseronokan ini adalah keseronokan yang tidak dapat diduga. Maksudnya pesakit yang mempunyai negative symptom ni, dia dalam keadaan sedih, tiba-tiba dia mempunyai kegembiraan yang keterlaluan, yang mana kegembiraan itu biasa bagi orang yang normal, tapi bagi pesakit psikiatrik yang mempunyai negative symptom ini, dia mempunyai kegembiraan yang terlampau, Dan yang kelima iaitu jenis alogia. So pesakit yang mempunyai negative symptom dari segi dalam jenis alogia ni, so dia akan mempunyai pengurangan dalam pertuturan ataupun dia tidak suka bercakap. Sebelum ni dia suka bercakap, seorang yang aktif dalam bercakap, tiba-tiba dia tidak mahu bercakap. So maksudnya dia tidak suka untuk bertutur, Okey, sekarang kita tengok domain. Ada 2 domain group, 2 kumpulan yang mempunyai masalah negatif symptom ini. Pertama adalah dari segi experience domain, dan yang kedua dari segi expression domain. So kedua-dua ini mempunyai perbezaan, So dari segi experience domain ini, so dia ada lebih kepada pengalaman emosi ataupun motivasi dalam diri, ataupun dari segi pengalaman bermasyarakat dengan seseorang. So biasanya experience domain ni lebih kepada pengalaman-pengalaman yang lampau,
ya. Manakala dari segi expression domain pula, so dia lebih kepada expression emotion, emosi, dan juga vocality lah, ya. Baik, seterusnya kita tengok yang ketiga, iaitu disorganized symptom. So disorganized symptom ini ada dengan bahasa standardnya kita kenali sebagai gejala yang tidak teratur. Maksudnya pesakit itu mempunyai simptom yang sukar diramal oleh seseorang individu yang normal. Contohnya tiba-tiba dalam keadaan dia bersedih, tiba-tiba dia berubah menjadi gembira, terlalu gembira, ataupun mungkin dalam masa yang sama dia berubah menjadi seorang yang sangat agresif. Maksudnya sukar untuk dijangka ataupun diduga, ya. So untuk disorganized symptom ini, so biasanya disorganized dia dibagi kepada dua lah, ya. Disorganized speech dan juga disorganized behavior. So disorganized speech ni adalah lebih kepada pertuturan lah. Maksudnya pesakit ini biasanya dia menunjukkan ketidakselarasan dalam pertuturan. Contohnya dia bercakap dalam sesuatu perkara yang berkaitan dengan perkara A, tiba-tiba dia masuk kepada perkara yang berkaitan dengan perkara B, dan seterusnya dia masuk balik kepada perkara yang berkaitan dengan perkara A. So maksudnya dia tidak menunjukkan keseragaman idea ataupun keseragaman dalam pertuturan. Maksudnya bagi orang yang normal agak susahlah kita nak memahami apa yang telah dituturkan ataupun apa yang telah dicakapkan, dibualkan oleh pesakit ini. Yang seterusnya itu disorganized behavior. So disorganized behavior ni lebih kepada tingkah laku yang tidak teratur lah. So maksudnya biasanya pesakit ini akan menunjukkan tingkah laku yang ganjil ataupun pelik, yang mana tidak berlaku bagi orang-orang yang normal lah, ya. So ciri-ciri seperti nampak kebodohan, pergolakan, suka bergaduh, ya, ataupun mempunyai perkara-perkara yang pelik-pelik, ya. So sebagai contoh, pesakit-pesakit ini memakai baju yang tebal, wearing several heavy clothes in the hot weather. So maksudnya pesakit ini memakai baju yang tebal pada waktu panas. So benda tu agak pelik kan bagi orang yang normal. Biasanya orang normal dia tak akan pakai baju yang tebal pada waktu panas, ya. Tapi bagi pesakit yang mempunyai masalah disorganized behavior ni, bagi dia tak ada apa pun, ya. Okey, baiklah. Sekarang kita nak tengok treatment of schizophrenia. So dalam treatment of schizophrenia ini kita akan tengok treatment dari segi medication, dari segi ubat-ubatan, dan juga treatment dari segi psychosocial. Okey, sekarang kita tengok treatment dari segi ubat-ubatan. So kita tengok ada beberapa ubat yang biasa digunakan oleh pakar psikiatrik kepada pesakit-pesakit yang telah didiagnos sebagai schizophrenia. So ubat-ubat yang telah akan diberikan itu ubat dalam first generation antipsychotic medication. So ubat-ubat tersebut adalah ubat pinotiazid, ataupun diberi ubat butyropinones, ataupun ubat thiozanthenes, ya. So ubat-ubat ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kecelaruan tingkah laku. Maksudnya pesakit yang mempunyai tingkah laku yang ganas ataupun agresif. So dengan pemberian ubat ini dia dapat mengurangkan tingkah laku tersebut lah, kerana ia dapat menyekat reseptor dopamin yang dihasilkan dalam badan pesakit, ya. Dan dia juga akan memberi sedikit kesan kepada pesakit lah. So kesannya biasanya pesakit akan mengantuk, so sikap agresifnya akan berubah menjadi pasif, ya. Seterusnya iaitu kesan sampingan daripada extra pyramidal ini, so menyebabkan beberapa simptom lah, seperti dyskinesia tardif dan juga sindrom Mclellan neuroleptic.
Ya, so ini adalah lebih kepada saraf lah, yang mana pesakit akan kerap rasa kejang-kejang pada saraf-saraf dan otot-otot mereka. Okey. Dan seterusnya itu dos pengendalian yang diberikan oleh doktor adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya relapse ataupun kes ulangan, ya. Okey, seterusnya itu second generation of anti psychotic. So biasa doktor akan bagi ubat clozapine. So ubat clozapine ini sebenarnya memberi kesan kepada pesakit, yang mana memberi kesan yang positif kerana dia akan memberi kesan kepada serotonin yang dihasilkan, dan juga mengurangkan kesan sampingan motor lah. Kalau kita tengok kan pesakit yang ambil first generation tadi akan ada EPS ataupun kekecangan pada badan ataupun otot-otot, tapi dengan pemberian ubat second generation ini, so kesan sampingan kepada motor ataupun kesan sampingan kekecangan pada otot-otot ni agak berkurang lah, ya. So pesakit biasanya akan cepat sembuh lah, seperti orang normal jika pesakit tersebut mengambil aturan ubat mengikut cadangan yang telah diberikan oleh pakar psikiatrik. Seterusnya itu kesan sampingan. Kita tengok kesan sampingan. Biasanya pesakit yang mengambil ubat jalan second generation ini, so dia akan memberi kesan seperti kesan kepada imun, ya, imun badan pesakit, ya. Itu penurunan imun, ya, fungsi imun dan juga pesakit akan sesetengah orang akan ada kesan seizure, itu sawan, kesan kepada dizziness, pening-pening kepala, fatigue, keletihan ataupun drooling, ya. So drooling ni itu yang mana pesakit yang mengambil ubat ini akan mengeluarkan air liur yang banyak, yang mana pesakit tersebut tak dapat nak kawal pengeluaran air liur tersebut. Dan juga pesakit akan jadi peningkatan berat badan, weight gain, pesakit akan menjadi selera makan dan berat badan pesakit akan bertambah, ya. So ada beberapa ubat-ubat baru yang sebenarnya yang diberikan oleh pakar psikiatrik, iaitu untuk improve the cognitive function, untuk orang kata meningkatkan fungsi kognitif, seperti ubat olanzapine dan juga ubat risperidone, So ubat yang biasa yang diberikan adalah ubat kedua-dua inilah, dia memberi meningkatkan fungsi kognitif pesakit, dari segi berfikir, dari segi dia untuk melakukan aktiviti dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok summary ataupun ringkasan daripada major drug in schizophrenia. So now we have first generation drug and second generation drug. So kedua-dua ubat ini akan diberi oleh doktor, sama ada nak bagi first generation ataupun second generation adalah bergantung kepada keadaan pesakit tersebut dari segi behavioral, tingkah laku pesakit ataupun tahap keterukan pesakit tersebut. Okey, sekarang kita tengok treatment of schizophrenia dari segi psychological. So dari segi psychological, biasanya rawatan ini diberi oleh pakar psikologi klinikal, ya. Biasanya pakar psikologi klinikal ini ditempatkan di hospital psikiatrik ataupun unit psikiatrik, ya. So biasanya pesakit akan diberi rawatan dan dalam penyelidikan lah, ya. So biasanya latihan kemahiran dari segi social ataupun social skill training diberi kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah psychological ini. So sebenarnya, ya, treatment dari segi psychological ini tidak kepada pesakit skizofrenia sahaja, tetapi juga pesakit-pesakit yang mempunyai masalah dalam kesihatan mental, ya. Okey, biasanya dalam latihan kemahiran sosial ini, so pesakit
akan diajar cara untuk menguruskan diri ataupun kita kenali sebagai managing interpersonal situation. So biasanya pesakit akan diajar cara untuk melakukan aktiviti-aktiviti dalam urusan kehidupan harian uh, seperti memohon kerja, seperti membaca jadual untuk naik bas ataupun naik kereta api, ataupun cara-cara untuk bangun pagi, menguruskan diri, untuk mandi dan sebagainya. Ya. So biasanya social skill training ini biasanya melibatkan latihan dalam kumpulan-kumpulan kecil ataupun dalam kumpulan sasar, pesakit yang kumpulan sasar yang disasarkan, ataupun dalam individu personal, secara individu. Okey. Seterusnya iaitu family therapy to reduce express emotion. So biasanya pesakit-pesakit yang mempunyai masalah penyakit skizofrenia ataupun pesakit yang mempunyai masalah kesihatan mental, so biasanya pegawai psikologi klinikal akan memberi terapi dari segi kekeluargaan. So dalam terapi ini, so biasanya keluarga pesakit akan dipanggil ataupun relatif dia, saudara mara dia akan dipanggil untuk memberi penerangan tentang apa itu penyakit skizofrenia ataupun apa itu masalah kesihatan mental, penyakit mental. So apa punca-puncanya, apa simptom-simptom dan tanda-tandanya, ya. So ini adalah bertujuan untuk mengurangkan stigma dalam kalangan pesakit. Kita tahu kan ramai pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit skizofrenia ini mempunyai masalah dari segi psikologi, sosial psikologi, kerana kebanyakan pesakit skizofrenia ini dipandang negatif, ataupun punya stigma yang negatif dalam kalangan masyarakat dan juga dalam kalangan keluarga-keluarga yang terdekat. So peranan pegawai psikologi klinikal ini adalah memberi penerangan tentang penyakit psikiatri ini, pesakit skizofrenia ini, agar tidak wujudnya stigma kepada pesakit tersebut, ya. Seterusnya dalam terapi ini juga dia akan tekankan dalam kepentingan pengambilan ubat. Biasanya pesakit-pesakit psikiatri ataupun pesakit skizofrenia yang telah tamat, maksudnya telah mendapat rawatan yang sempurna dekat hospital, dan seterusnya akan mendapat rawatan susulan di klinik-klinik ataupun akan diberi bawa pulang ke rumah. So biasanya penekanan dari segi pengambilan ubat itu penting, ya, bagi mengelakkan berlakunya relapse ataupun pesakit tidak ambil ubat. So bila berlaku relapse ataupun kejadian penyakit itu berulang, so agak sukar untuk para pakar psikiatri ataupun paramedik untuk memberi rawatan seterusnya kepada pesakit tadi, ya. So dengan bantuan keluarga ini, help family to avoid blame patient. So blaming patient. So biasanya pesakit-pesakit ini dengan tunjuk ajar yang dengan pemahaman kepada keluarga, so dapat mengelakkan daripada pesakit tadi disalahkan, ataupun disalah ertikan. Seterusnya, improve family communication and problem solving. Kita tahu, ya, bagi pesakit-pesakit yang keluarga mempunyai pesakit psikiatri ini agak sukar, ya, untuk pesakit berkomunikasi dengan pesakit tersebut. So maksudnya pemahaman ataupun penyelesaian masalah pesakit dengan sempurna adalah lebih penting, ya. Seterusnya, encourage expanded support network, ya. So lebih kepada sokongan ini diperluaskan kepada saudara mara, bukan setakat keluarga, mungkin diperluaskan kepada saudara mara dan juga sokongan ini diberi kepada kawan-kawan yang terdekat.
dan instill hope, memberi harapan kepada pesakit psikiatri tadi bahawasanya penyakit ini boleh disembuhkan sekiranya pesakit mengikut peraturan dan mengambil ubat yang betul. Seterusnya terapi tingkah laku cognitive behaviour therapy. So terapi tingkah laku ini adalah memberi cabaran juga kepada pesakit untuk menyatakan kepada dirinya bahawasanya dia sudah sembuh ataupun dia adalah seperti manusia biasa. So maksudnya dengan cara ini, so dia dapat mengubah tingkah laku dan cara pesakit tersebut berfikir. Maksudnya pesakit ini akan sentiasa dalam keadaan berfikiran positif. Alright. Seterusnya latihan dari segi pemulihan kognitif ataupun terapi bagi meningkatkan kognitif cognitive remediation training or cognitive enhancement therapy ataupun kita kenali sebagai CET. So dalam program CET ini dia akan meningkatkan kemahiran pesakit, meningkatkan memori ingatan pesakit ataupun kemahiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan. So dengan cara ini pesakit akan cuba untuk berfikiran positif dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya itu pengurusan kes. So case management ini adalah lebih kepada multiple disciplinary team to provide comprehensive service So biasanya ini lebih kepada pengurusan kes dalam kalangan anggota ataupun staf perubatan. So biasanya dalam pengurusan kes ini biasanya pesakit akan pergi melawat pesakit psikiatri atau pesakit skizofrenia yang telah diberi kebenaran untuk berada di rumah, yang mana dalam tim tersebut dalam pasukan tersebut ada pegawai perubatan, ada medical assistant, staff nurse, pharmacy dan pasukan yang berkait dengan berkaitan dengan tim ini untuk sama-sama memberi moral support ataupun memberi bantuan dari segi ubat-ubatan dan juga psikoterapi kepada pesakit. Dan tim ini juga tidak terkecuali iaitu pegawai psikologi klinikal Seterusnya itu rawatan kediaman ataupun residential treatment. Biasanya pesakit-pesakit ini pesakit-pesakit ini biasanya akan diberi rawatan pemulihan dari segi vocational. So pesakit akan diberi cara untuk melakukan aktiviti vocational, kerja-kerja tangan yang simple, yang ringkas dan yang tidak mencederakan pesakit. Contohnya menganyam tikar, membuat bakul atau kerja-kerja yang mudah, yang mana kerja yang tidak memberi masalah kepada pesakit psikiatri tadi pesakit skizofrenia. So dalam memberi rawatan pesakit skizofrenia ini, so rawatan dari segi ubat-ubatan, dari segi medication dan juga rawatan dari segi psikoterapi ini sangat penting So kedua-dua ini adalah digabungkan untuk mendapat rawatan yang sempurna. So maksudnya dia tidak tertumpu kepada rawatan ubat-ubatan saja. So rawatan dari segi psikososial, emotional dan juga psychological ini penting bagi pesakit-pesakit skizofrenia. Okey, itu saja pembentangan saya
terima kasih kerana sudi mendengar pembincangan saya ini. So sekiranya ada masalah boleh tanyakan soalan. Terima kasih.